Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, berjumpa kita lagi dalam pertemuan kali pertama PDPR bagi subjek RBT tahun 6. Okey, untuk rakaman ini saya rakam sekali untuk dua kelas RBT yang saya ajar, iaitu 6UM dan 6UKM. Okey, dua-dua kelas ni saya rasa memang dah biasa dengan saya. Last year pun saya memang ajar. Majoriti dia memang saya kenal lah. Kadang-kadang walaupun saya masuk 2 minggu sekali, kalau nama tak kenal, muka saya kenal. Okey. Okey, saya harap video ni saya rasa RBT adalah subjek yang tak berapa menyusahkan. Saya harap murid-murid tengok jugalah video ni, at least objektif PDPR hari ini tercapai. Okey, sebab benda ni ialah satu norma baru yang perlu kita buat. Yelah, memang kita semua nak sekolah, tapi apakan daya sekolah tak berjaya dibuka disebabkan kekangan semasa, iaitu COVID-19. Macam mana pun, pembelajaran tetap perlu diteruskan. Okey, jadi saya harap murid-murid semua telah bersedia untuk belajar RBT pada hari ini. Okey, apa yang untuk subjek RBT, apa yang perlu awak ada? Okey, macam biasalah untuk subjek RBT, awak perlu ada buku teks, tapi saya tahu buku teks tak dapat lagi. Jadi hari ini saya tunjukkan buku teks kepada awak secara yang ada dalam secara soft copy lah. Okay, jadi siapa yang nak tengok buku teks, awak boleh download daripada media sosial yang ada. Okey, kalau awak tak ada tapi nak download, awak boleh PM saya akan bagi link untuk buku teks, semua buku teks yang secara soft copy lah, sementara awak nak dapat buku teks yang baru. Okey, saya harap apa yang kita nak belajar hari ini, okey, kita dapatlah. Kalau tak dapat semua pun dapat sikit je, sebab macam biasa RBT saya tak ajar banyak-banyak pun. Maksudnya bukanlah, tak adalah sekali ajar tu banyak. Kita banyak satu topik, kita ada banyak sub. Jadi satu minggu, okey, macam biasanya 2 minggu sekali, kita akan buat sub topik yang kecil-kecil saja, sikit tapi bermakna, memberi kesan kepada awak. Okey, persediaan untuk RBT macam biasa, satu buku panjang. Okey, pastikan bertulis depan dan belakang bergarisan. Kenapa guna buku panjang? Sebab senang nak salin nota, nak tampal gambar dan sebagainya, nak lukis gambar dan sebagainya. Okey, jadi sediakanlah satu buku Jangan campur-campur dengan buku lain. Okey, tak mau. Okey, tulis ni RBT. Okey. Okey, tulis nama. Okey. Ya, okey. Sekarang kita tengok apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, kita akan tengok buku teks. Okey. Okey, ini adalah buku teks awak. Okey, di darjah 6 kita cuma ada 2 topik sahaja, iaitu penghasilan projek dan teknologi pertanian. Okey, untuk pengetahuan semua, termasuk ibu bapa jika yang menonton video ini, RBT diajar secara selang minggu. Masih lagi selang minggu, tidak seperti adik-adik awak di tahun 4 dan 5, sebab mereka adalah sukatan yang baru setiap minggu. So sebab itulah jangan terkejutlah, silibus dia sikit saja. Okey, jadi kalau kita tengok penghasilan projek, kita akan belajar dulu pengenalan alatan tangan dan sampailah ada juga yang kita tak boleh buat lah. Kalau kita buat PDPR ni, kita nak buat macam mana projek kan, projek tu kita tak boleh buat lah. Jadi kita akan fokus kepada teori, okey, masa PDPR ni, dan kita akan sedaya upaya membuat amali dengan menggunakan SOP yang baru. Itu masalahnya, sebab kena guna SOP, kena sanitize. Kita tak mau ada isu-isu yang berbangkit. Okey, tak mau menyebabkan apa-apalah, takutlah jangkitan dan sebagainya. Itu dah menyebabkan kekangan sekarang ni. Kita nak buat amali, sebab bila amali adalah tentu terhad murid yang ramai, jadi memang kita terpaksa share lah.
alatan tersebut. Okey, jadi tu masalahnya bila kena share ni jadi masalah. Jadi kita apalah, kita akan cuba sedaya upaya kita lah macam mana nak buat. Okey, jadi hari ni kalau ikutkan kita akan buat projek elektromekanikal. Okey, kita ada kemudian kita ada buat teknologi pertanian. Okey, untuk tajah 6 kita akan buat hidroponik. Okey. Hidroponik iaitu tanaman tanpa tanah menggunakan air okey. Ni menarik lah, tapi kita tengoklah, tak tahulah boleh buat ke tak sebab kekangan masa ni kita harap boleh lah ya. Okey, ni adalah gambaran awal Gotex. Okey, yang ni kita nak masuk hari ini ialah topik unit yang pertama iaitu penghasilan projek. Okey, unit ni sangat panjang. Tapi kita akan belajar sikit-sikit. Okey, topik yang pertama untuk penghasilan projek ialah kita nak kenal apa dia PVC. Apa dia PVC? Okey, apa dia PVC? Okey, apa dia prospek serta perbandingan di antara PVC dan perspek. Okey, itu sahaja hari ni. Okey, so tak adalah. Kalau ada orang kata PDPR terlalu tension, untuk saya hanya bagi yang murid mampu. Saya mampu bagi banyak, tapi kesian kat murid-murid lah, takut tak mampu atas pelbagai kekangan. Kita faham, okey? Okey, sekarang kita tengok. Okey, awak tengok kat sini lah, awak tak ada buku teks kan? Okey, apa dia PVC? Okey, PVC ialah bahan plastik yang ringan, kukuh dan tapi keras dan mudah dilentur, kuat dan tahan lama. Kalau awak baca dekat situ, dia kata PVC juga tahan terhadap cuaca yang berbeza, penebat yang baik, legap dan boleh dilenturkan. Okey, okay, kita tengok contoh. PVC juga boleh didapati dalam bentuk rod berongga, iaitu paip, contohnya seperti paip, kepingan dan sebagainya. Dia dapat pelbagai warna dan saiz PVC. Okey, bila kita sebut PVC, ramai murid-murid dia akan terbayang plastik. Okey, plastik pun dia ada banyak jenis. Semua awak claim sebagai plastik. Dia bukannya, kan semua plastik ialah plastik, kecuali manusia yang plastik. Okey. Dia PVC. Ada setengah PVC, tapi awak sebut plastik. Sekarang ni saya nak bagi awak kenal betul-betul PVC tu macam mana. Adakah plastik isi barang tu PVC? Dah tak sama kan? Okay, sekarang kita tengok. Okey. Ni adalah contoh PVC hose. Hose ni banyak jumpa hose biasa rumah, setiap rumah biasanya ada mesin basuh. Okey, hose tu adalah contoh yang paling hampir dalam kita, contoh PVC. Ianya tahan, ianya dalam bentuk berongga. Okey, kuat, mudah dilenturkan. Maksudnya boleh kita pusing-pusing dia tak patah, kukuh, kadang-kadang terjatuh pun tak pecah. Okey, tapi dia ringan. Okey, yang paling common ialah pintu ini PVC ni. Pintu polivinyl klorida tanpa plastik, UPVC. Okey, ini banyak pintu toilet sekolah. Okey, bila kebanyakannya menggunakan pintu PVC. Okey, tengok sini. PVC, pipe PVC, contoh di sini. Okey. Banyak kan kita gunakan, dan digunakan secara meluas dalam sistem perpaipan, bekalan air dan pendawaian elektrik. Okey, kalau mak ayah awak tukang wiring rumah, memang kita akan guna yang ni lah. Okey, kenapa kita gunakan pipe PVC ni? Sebab ianya tahan cuaca. Okey, kalau panas ke apa, dia susah nak rebut.
Itu ciri utama PVC. Dia tahan lasak. Walaupun dia plastik, kita kategori macam plastik, tapi dia jenis yang tahan lama. Okey. Okey, sekarang kita tengok pula. Okey, kalau apa dia bahan legap di sini? Ditulis kat situ PVC ialah bahan legap. Okey, penebat yang baik, bahan legap. Okey, legap. Legap di sini bermaksud bahan yang tidak boleh ditembusi cahaya. Okey. Ini bermaksud bila ianya tidak boleh ditembusi cahaya, jadi bahan yang ada yang kita ubur dalam tu dia akan selamat dan tidak cepat rosak. Sebab itulah PVC banyak digunakan, pipe PVC banyak digunakan dalam aktiviti pendawaian elektrik di rumah kita ataupun di tempat-tempat yang memerlukan pendawaian elektrik. Okey, sekarang kita tengok pula Perspex. Here. Okey, Perspex. Kalau saya sebut Perspex, macam awak tak pernah kenal. Tapi sebenarnya Perspex sangat rapat dengan kita. Kita biasa jumpa Perspex tapi kita tak tahu itulah Perspex. Okey. Apa dia Perspex? Okey, Perspex ialah bahan bukan logam yang ringan, keras dan tahan lama. Okey. Okey, bahan bukan logam yang ringan, keras dan tahan lama. Okay, Perspex boleh didapati dalam bentuk kepingan, sekeping, rod, satu benda yang panjang, dan straw. Jenis macam straw lah, tapi bukan straw, straw panjang, saiz macam straw. Tiup pelbagai warna. Perspex digunakan dengan meluas dalam penghasilan produk seperti papan tanda, pembuatan perabot dan plate nombor kenderaan. Kalau kita nak kenal Perspex sangat senang. Tengok je plate nombor motor ataupun kereta bapa awak. Itu adalah contoh terdekat dengan kita benda yang menggunakan Perspex. Okey. Okey, sekarang kita tengok contoh-contoh lain yang menggunakan Perspex. Ni kalau awak dekat depan saya, bolehlah saya tanya, bolehkah awak terangkan benda-benda lain yang menggunakan Perspex? Okey, contohnya ialah papan tanda ni. Okey, papan tanda keluar. Kalau kat kelas kita ada papan tanda toilet, kelas. Okey, yang ni plate kenderaan CCL 6734. Okey, yang ni. Kemudian kalau kita tengok dalam kat tepi-tepi jalan, okey, kebanyakannya semuanya menggunakan Perspex sebab dia tidak mudah rosak dan tahan lama. Okey, sekarang kita tengok pula perbandingan. Perbandingan di antara Perspex dan juga PVC. Apa perbandingannya? Okey, yang pertama, PVC tidak mudah retak. Ingat, PVC ni tidak mudah retak. Ialah pipe PVC kan. Kalau awak hentak kat kayu, kat batu pun dia payah juga nak pecah. Okey, Perspex mudah retak. Awak ingat balik. Okey, plate kereta bapa awak kalau kena batu pecah tak? Suka pecah kan? Okey, jadi Perspex mudah retak. Okey. PVC mudah dilenturkan. Boleh. Okey, pipe mesin basuh tu, hose mesin basuh tu, kita boleh pusing-pusingkan dia kan, kita boleh gulung dia. Okey, sebab tu dia maksudnya dia mudah dilenturkan. Kemudian Perspex sukar dibentuk atau dilenturkan. Boleh ke awak ambil plate motor bapa awak nak lentur-lenturkan macam ni? Boleh? Nak bend dia? Boleh? Nak bengkok-bengkok? Boleh? Tak boleh. Kalau awak bengkok apa jadi? Dia akan retak. Okey, dan yang terakhir sekali, perbandingan ialah PVC lebih murah. Harga dia lebih murah. Okey, berbanding dengan Perspex. Okey, pengalaman saya, kita menempah papan tanda untuk bengkel. Okey, memang satu papan tanda yang kecil saja dah nilai dia berpuluh-puluh ringgit. Okey, berbanding dengan PVC, kita beli pipe PVC satu tu dalam berapa ringgit saja. Sangat murah. Okey, tapi mungkin dari segi cantik dia memang dapat ke Perspex lah. Itulah sama masing-masing ada kelebihan dan kekurangan dia. Okey, jadi tu sajalah untuk topik PDPR
RBT kita pada hari ini, iaitu okey, perbandingan iaitu tentang penghasilan, pengenalan kepada penghasilan projek. Okay, pengenalan ni kita bagi awak kenal dulu beza di antara Perspek dan PVC. Okey, kerja untuk awak pada hari ini. Okey, saya nak murid-murid menyalin semula. Okey, perbandingan nota ni, perbandingan PVC dan Perspek. Okey, dan cari contoh PVC dan Perspek. Okey, ikutlah yang mampu awak cari 2 ke 3 ke, 2 PVC, 2 Perspek pun boleh. Okey, yang awak boleh Google lah. Okey, kalau tak ada Google, kalau tak ada kemudahan internet, okey, awak lukis pun boleh, tak ada masalah. Kalau awak rasa tak ada buku teks, awak tak boleh salin, insya-Allah saya akan cuba screenshotkan gambar ni. Okey, saya akan masukkan dalam WhatsApp group, awak boleh salin ya. Okey, apa-apa pun, jika awak ada masalah, tak boleh nak buat kerja, tak apa, buat pelan-pelan. Okey, ingat apa yang saya ajar ni akan berkesinambungan bukan sekolah nanti. Kalau awak tak buat, nanti awak akan ketinggalan lah. Okey, saya tak boleh nak revamp banyak kali sebab banyak lagi topik yang akan kita belajar. Okey, jadi saya ingat jangan lupa homework. Okey, latihan ialah salin semula perbandingan PVC dan Perspek ni dan cari gambar sekurang-kurangnya 2 contoh PVC dan 2 contoh Perspek. Ikutlah, awak boleh ambil gambar daripada buku-buku, daripada surat khabar, lukis pun tak ada masalah. Buat cantik-cantik ya. Okey, sekian saja PDPR untuk RBT tahun 6. Saya harap semua murid 6UM dan 6UKM akan cuba sebaik mungkin untuk membuat PDPR ni, latihan PDPR ni, supaya kita semua akan mendapat manfaat daripadanya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada sebarang kesilapan. Sekian, terima kasih.